nota yang minggu lepas. Okey, nota yang minggu lepas dan juga nota untuk hari ini. Nota untuk hari ini ialah bahasa Melayu standard. Ya, untuk KSSF dan sebagainya. Yang minggu lepas tu dia berkaitan dengan bahagian penyuntingan. Ya, dia berkaitan dengan bahagian penyuntingan. Itu saya sudah masukkan. Okey, Wen Ping, last week you absent. Siapa lipai? You tak datang. Alright. Baik, tak apalah. Kalau tak ada apa-apa, mari kita mulakan. Nanti kita akan lihat dan sebagainya. Dan cuba kita lihat apa yang berlaku untuk bahagian bahasa klasik. Okey, banyak lagi kesilapan dan juga kesalahan yang ada. Ya, kesilapan dan kesalahan yang ada dalam mencernakan, dalam merencanakan bahagian ini. And then itu yang saya nampak masih lagi ada sedikit sebanyak kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam bahagian bahasa klasik kepada bahasa moden. Ya, tapi hari ini saya dah ambil lebih kurang satu petikan sebagai contoh untuk hari ini dan dua latihan bahagian klasik. Dua latihan bahagian klasik. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat kepada latihan dan sebagainya. Okey. Jadi ini yang telah diperbincangkan. Okey. Ini yang mengikut format, ini yang mengikut skemah dan sebagainya. Jadi anda boleh ikut cara kita. Ya. Anda boleh ikut cara kita dalam konsep ini yang boleh kita buat sesuatu dengan baik dan sebagainya. Okey, jadi kita lihat pada slide kita hari ini bahasa klasik kepada bahasa moden. Bahasa klasik kepada bahasa moden. Okey, pertama sekali kita nampak ada 5 ciri terpenting. Ada 5 ciri terpenting alih bahasa. Ada 5 ciri terpenting alih bahasa. Yang pertama sekali ialah kosakata klasik. Kosakata klasik, kosakata standard ataupun bahasa moden. Maksudnya kita tukar kosakata klasik kepada kosakata standard ataupun bahasa moden. Ini yang kita lihat. Ya. Ini yang perlu kamu lihat dalam konteks yang ada. Apa yang berlaku di sini ialah tukar. Kita tukar kosakata bahasa Melayu kepada bahasa Melayu standard ataupun bahasa moden. Ini satu. Nombor 2, mengekalkan bentuk. Ini yang paling banyak kesilapan yang berlaku, paling banyak berlakunya kesilapan, paling banyak berlakunya kesilapan teknikal dari segi pengajaran, dari segi pembelajaran dan sebagainya. Mengekalkan bentuk. Kalau ada cakap ajuk, kalau ada dialog, kekalkan. Kamu tidak boleh mengubah sebarang bentuk yang ada. Itu yang paling penting sekali. Dalam arahan soalan pun sudah pun dinyatakan bahawa perlu mengekalkan bentuk. Ya, sama ada cakap ajuk, cakap pindah, cakap ajuk, dialog, ayat pasif. Ya, kalau ada ayat pasif, lepas itu kamu nampak ayat pasif biasanya tu tidak menggunakan dia menggunakan di. Ya, dan juga ayat songsang. Ayat songsang ni seperti mana yang kamu tahu ya, biasanya ayat songsang ini kita memang mempunyai apa yang kita panggil itu sebagai predikat dan subjek dan predikat. Songsang, ayat songsang. Ali pergi ke sekolah dengan menaiki bas, itu ialah ayat penyata. Perginya ke sekolah, Ali menaiki bas, itu ialah ayat songsang. So itu yang kita nampak ya, ada perbezaan dalam ini. Apapun ayat yang diberi, jangan ubah sebarang bentuk, ikut sahaja. Yang ketiga ialah gugurkan unsur klasik. Gugurkan unsur klasik. Jikalau kamu jumpa perkataan maka, kamu jumpa perkataan hatta, kamu jumpa perkataan samula, sa bermula, sya'adan, arakian. Ya. Andai kata kalau kamu jumpa semua tu, kamu gugurkan saja. Itu semua tu tak penting. Itu semua dikatakan sebagai satu permulaan ayat. Ya, macam tersebutlah kisah sa bermula, sya'adan, ini semua tu ya. Just sebagai satu yang normal saja. Itu tak perlu dimasukkan dalam teks jawapan. Ya, jadi kamu hanya gugurkan saja unsur klasik itu. Jangan gugurkan kata klasik, gugurkan unsur klasik yang melibatkan maka, lah, pun, ya, itu semuanya lah. Yang keempat, kita nampak di sini kekalkan bahasa istana. Okey, kekalkan bahasa istana. Bahasa istana
Tak kira kata ganti diri nama ke, kalau dia menggunakan perkataan-perkataan bersemayam, beradu, bersiram, ya, gering, santap, ya, kekalkan. Semua tu perlu dikekalkan, ya, sebab memang itu adalah syarat yang utama. 5 saja syarat yang utama. Yang kelima di sini ialah perengan. Okey, yang kelima ialah perengan, maksudnya ikut gaya soalan. Kalau soalan ada satu perengan, jawapan kamu pun satu perengan sahaja. Kalau soalan kamu ada dua perengan, jawapan kamu pun ada dua perengan sahaja. Kalau soalan kamu ada tiga perengan, maka jawapan kamu pun tiga perengan. So, yakni saya nak katakan di sini, ikutlah semua yang ada dalam soalan. Termasuk apabila saya mengatakan mengekalkan bentuk, termasuk tanda bacaan. Ya, termasuk tanda bacaan, nokta, koma, ya, pembuka kata, penutup kata, tanda soal, ikut sahaja. Jangan ubah apa-apa. Itu yang dikatakan sebagai mengekalkan bentuk. Ya, ingat 5 ini. Okey, ingat 5 ini. Okey, lepas itu ada satu lagi yang konsep, kita katakan konsep KGKT, ya. Konsep KGKT ini kerat petikan kepada frasa. Andai kata kalau kamu jumpa koma, kamu keratlah dia. Kamu letaklah satu tanda sempang ataupun tanda miring, ya. Tanda sempang ataupun tanda miring ataupun tanda kurung memudahkan kita untuk membuat alih bahasa, terjemahkan bahasa, ya. Kerat petikan kepada frasa, itu K. G di sini maksudnya gugur partikel klasik yang saya katakan tadilah. Sya'adan, sebermula, maka, hatta, semua itu digugurkan, perlu digugurkan dan sebagainya. K maksudnya kekal. Ingat, dalam membuat bahasa Melayu standard ni, kamu mestilah mengingati formula ini, KGKT, alright, dan kekal bahasa istana, patik, beta, baginda, titah, sembah, gering, santap, beradu, mangkat, semua kena ikut. Tak boleh ubah itu dalam bahasa Melayu. Inilah syaratnya. Dan T, tukar bahasa ayat klasik yang tidak gramatis. Maksudnya, kalau kamu lihat, apabila kamu dah siap alih bahasanya, kita haruslah menukarkan ayat klasik itu yang tidak gramatis itu kepada bentuk yang gramatis menggunakan bahasa moden. So, kita boleh tambah kata hubung, kita boleh tambah penanda wacana, itu semua tu tak jadi masalah lah, kan? Yang penting, jangan ubah bentuk, mesej jangan berubah. Okey, apa yang patut kekal, kamu kekalkan. Apa yang patut kamu gugur, kamu gugurkan. Ya, boleh ya. Okey, seterusnya kita lihat terus pada petikan hari ini. Kita lihat apa yang terkandung dalam petikan ini. Yang paling penting kamu kena lihat. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard. Ya, memang kita nak tulis dalam bahasa Melayu standard, kan? Itu memang syaratnya. Memang itulah yang kita nak tulis bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu standard. Kita nak guna bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk. Nampak? Jangan mengubah bentuk. Tanpa mengubah bentuk. Bentuk tu maksudnya apa? Bentuk tu maksudnya gaya ayat itulah. Jangan mengubah. Yang pertama sekali anda kena faham, anda mesti di sini perlulah bahasa Melayu standard. Yang kedua di sini ialah bentuk. Dia punya bentuk tu kamu tidak boleh mengubah apa-apa. Kekalkan bentuk asal. Ya, kekalkan bentuk asal. Dan lepas tu maksud asalnya juga perlu dikekalkan. Jangan tambah apa-apa. Perlulah kamu kekalkan semua ni. Maksud asal dan sebagainya itu perlu kamu kekalkan. Ya. Jadi ada 3 syarat yang perlu dipatuhi telah pun dibuat dalam arahan soalan. Bahasa Melayu standard mesti digunakan. Okey, tidak boleh mengubah bentuk. Tidak boleh mengubah bentuk dan juga kekalkan maksud asalnya. Okey, mari kita baca. Nampak dia punya petikan 2 saja kan? Nampak petikan itu pendek saja. Tapi ini yang boleh menggagalkan pelajar. Lagipun di sini kita ada 2 perengan saja. Lagipun di sini kita ada 2 perengan saja. Maka Laksmana pun datang bersembah. Maka Laksmana pun datang bersembah, ya tuanku. Adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada Patik. Jika ada derma kurnia, Patik hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Okey, kalau kamu lihat di sini,
datang bersembah. Bersembah itu memang kamu tahulah, memang sembah itu bahasa istana, kita tak boleh nak gugurkan, kita kekalkan. Lepas tu kamu nampak ada marker depan tu. Marker ialah perlu kita gugurkan. Okey, lepas tu kamu tengok ya tuanku. Ini adalah bentuk dialog. Tengok pembuka kata di situ. Nampak tak pembuka kata di situ? Pembuka kata di situ pun perlu kita lihat. Lihat. Dilihat ya tuanku kan, kamu pembuka kata di situ pun kamu kena ambil ni, tengok koma di sini, ambil perhatian ya. Ada pun penjurit. Penjurit ni bahasa klasik. Bahasa klasik ni perlu kita ubah. Yang datang ini bahasa Melayu, tak payah tukar apa-apalah. Ini bukan bahasa klasik. Yang datang ini bukan barang-barang penjurit. Barang-barang penjurit ni ialah bahasa klasik. Apa maksudnya barang-barang penjurit ni? Ni kita kena tukar. Okey, koma lagi. Letak koma itu. Lebih tahunya di sini bahasa klasik. Ini tahunya. Ini yang saya katakan tidak gramatis. Maka kita nak jadikan dia sebagai lebih gramatis kan? Okey, daripada patik. Patik ini bahasa istana, kata ganti diri nama. So jangan tukar. Daripada ni jangan tukar. Memang bahasa Melayu moden. Lepas tu nokta, sana letak nokta. Jika ada derma kurnia. Derma kurnia ni bahasa istana. Ini satu pemberian. Derma kurnia ni bahasa istana. So kekalkan. Okey, kekalkan. Tapi kalau dalam konteks ayat, mesej ini tak sesuai, kita boleh tukar aja. Saya ajar you macam tukar ni. Patik lagi kita kekalkan. Hendak memohon. Hendak memohon. Ini hendak memohon. So ini ialah bahasa klasik. Hendak memohon. Ke bawah duli. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Okey, ke bawah duli. Ke bawah duli tak payah tukar. Ya. Hendak cuba bermain. Bermain ni kena tukar lah. Apa dia nak main? Bermain di sini bukan main layang-layang, main wow semua tahu. Ini mesti ada sesuatu. Bermain tu apa? Dengan penjurit itu. Itu kita kena faham. Ini semua ni bahasa klasik. Okay, dengan penjurit. Penjurit ni siapa? Penjurit ini kalau kamu tengok Dewan Bahasa dan Pustaka, penjurit ini ialah askar upahan. Askar upahan yang jahat. Ya, bukan askar upahan yang baik. Dia bertujuan untuk membunuh, mewujudkan huru-hara, dan dia juga boleh menyebabkan kucar-kacir yang berlaku dalam sesebuah kerajaan. Ini dalam bahasa moden kita boleh panggil ini sebagai mafia lah. Mafia kan, teroris ya. Bolehlah katakan teroris. Okey, bermain. Bermain di sini. Kenapa dia nak main? Laksmana ini pula nak main. Dia nak main apa? Takkan dia nak main apa dengan penjurit itu kan? Ini askar upahan ni jahat. Jadi dia mesti nak bermain sesuatu. Bermain di situ kalau kamu lihat, mesti dia nak bermain senjata. Dia nak bermain senjata kan? Ini kita boleh gunakan perkataan bermain senjata. Itu saja. Perangan pertama sudah siap. Lepas tengok pada perangan yang kedua. Maka titah raja. Maka ni boleh digugurkan. Titah raja. Tapi tukar raja-raja lah. Titah-titah lah. Adapun Laksmana. Adapun Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Adapun Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Ini bahasa klasik. Tiadalah dapat jauh daripada kita. Apa yang maksudnya ini? Nanti kita tengok macam mana kan. Jikalau Laksmana pergi berkawal. Pergi berkawal ini mungkin tak gramatis, nanti kita jadikan dia gramatis. Siapa teman kita di istana ini? Jadi kita dapat tahu bahawa kalau Laksmana itu sudah pergi jauh meninggalkan kita itu, siapalah yang akan mengawal saya ataupun beta kan? Sebab ini yang cakap tu Sultan. Beta di istana ini. Yang kita harap hanyalah Laksmana. Maksudnya beta hanya mengharapkan Laksmana sajalah. Yang kita harap hanyalah Laksmana. Ini the whole thing di sini ialah bahasa moden. Kecuali Laksmana itu ialah pangkat yang diberikan dalam istana. Dikekalkan. Maka digugurkan. Laksmana pun berdiam. Berdiam mendengar titah raja demikian. Ini semua tu sama. Maka digugurkan. Laksmana pun berdiam. Ya, mendengar. Berdiam ni kita boleh tukar. Berdiam ni bahasa klasik. Kenapa dia berdiam? Kita tukar dalam konteks yang sepatutnya. Jadi itulah yang perlu kamu lihat semasa kamu membaca ini dan memahamkan maksudnya. Itu pasal sebelum pergi untuk peperiksaan, diwajarkan
kepada pelajar-pelajar SPM, kamu bacalah sinopsis kepimpinan melalui teladan dan juga burung terbang dipipiskan lada. Itu dua-dua tu amat penting. Ya, kamu patut tahu sinopsis dia. Baru kamu boleh tahu apakah cerita yang ingin disampaikan dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat prosesnya. Bagaimana prosesnya? Saya lihat prosesnya, saya kerat-kerat mengikut ayat demi ayat supaya kita senang untuk melihat dan sebagainya. Itu dia punya konteks lah. Ya, kalau kamu lihat dia punya, saya ambil daripada petikan asal, maka Laksmana pun datang bersembah. Ya tuanku, adapun penjurit yang datang ini bukanlah barang-barang penjurit. Lebih tahu daripada patik. So setiap kali ada nokta saya berhenti, saya bawa dia punya ayat di sini. Maka Laksmana pun datang bersembah. Saya jadikan ini sebagai satu ayat. Ya, ya tuanku. Saya jadikan ini sebagai ayat kedua. Adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit. Okey, yang koma. Letakkan ini sebagai apa dikatakan ayat yang ketiga, ya. Sepatutnya yang ini ayat keempat. Ada penjurit yang datang ini. Okey, ini ada koma sebenarnya, saya lupa. Okey, bukan barang-barang penjurit. Lebih tahunya daripada patik. Ini saya pecahkan kepada 5 keratan. Okey, apabila kita dah pecah kepada 5 keratan, sebentar saya cuba lihat di sini apa yang berlaku, ya. Okey, yang di sini ini, ya. Yang datang ini, ya. Ada penjurit yang datang ini dan sebagainya, ya. Baik. Jadi sekarang kita lihat balik kita punya konteks yang berlaku di sini, ya. Okey, kamu tengok di sini. Maka Laksmana pun datang bersembah. Ini ayat saya yang pertama. Maka Laksmana pun datang bersembah. Saya turunkan di sini. Maka Laksmana pun datang bersembah. Jadi mengikut apa yang kita belajar tadi, maka kita gugurkan. Pun kita gugurkan. Memang tak guna. Apabila kita dah gugurkan dua-dua ini, kita dah lihat Laksmana berdatang sembah. Ataupun Laksmana menyembah. Raja kan? Laksmana berdatang sembah atau Laksmana menyembah. Dua-dua pun boleh. Sebab saya dah gugurkan maka. Ini lebih sesuai. Ya tuanku. Bahasa moden, bahasa istana. Kekalkan. Ya tuanku. Tengok dia punya pembuka kata. Tengok dia punya pembuka kata. Saya tak tukar apa-apa. Adapun penjurit yang datang ini. Saya dah katakan, apabila kamu lihat apakah dimaksudkan dengan penjurit. Penjurit di sini ialah askar upahan. Orang jahat yang diupah untuk membunuh seseorang, untuk menghuru-harakan keadaan. Jadi ada pun saya dah gugurkan. Yang saya warna-warna semua tu kamu kena lihatlah. Ada pun tak ada lagi di sini bahasa moden. Kan itu bahasa klasik, permulaan ayat tak payah. Ini semua kita boleh buang, ya. Penjurit saya tukar kepada askar upahan. Yang datang ini bahasa moden. Kenapa mau tukar? Yang datang ini. Okay, tengok pada ayat yang keempat. Bukan barang-barang penjurit. Bukan barang-barang penjurit. Ya, maksudnya di sini bukan. Masih lagi bukan. Saya tak tukar apa-apa. Barang-barang ini. Barang-barang ini maksudnya bukan things. Bukan barang. Barang-barang ini maksudnya apa yang cuba kita katakan di sinilah bukan calang-calang. Bukan calang-calang maksudnya ada keistimewaan. Ataupun boleh dikatakan bukan sembarangan. Bukan sembarangan. This fella is something special. Okey, penjurit sama juga askar upahan. Nampak? Okey, penjurit sama juga askar upahan. Okey, tak ada tukar apa-apa. Okay. Lebih tahunya, kalau kita masukkan perkataan lebih tahunya di sini, so dia punya gramatisnya akan hilang. Maka saya buat di sini lebih berpengetahuan daripada patik. Patik saya kekalkan sebab bahasa istana. Daripada ini bahasa Melayu saya kekalkan. So apa susah? Cuba kamu tengok dia punya ayat keseluruhan. Laksmana berdatang sembah. Laksmana menyembah. Ya tuanku. Ya tuanku. Pembuka kata koma. Tuanku, saya ikut. Ya. Askar upahan yang datang ini bukan sembarangan askar upahan. Namun, kenapa saya gunakan namun? Sebab saya nak tambahkan benda tu menjadi gramatis. Saya nak tambahkan benda itu dramatis, namun lebih berpengetahuan daripada patik. Apa masalah sekarang?
bahasa Melayu standard? Kalau formula lengkap dan sempurna, ya. Kalau formula lengkap dan sempurna, tak ada masalah. Kamu hanya perlu ingat itu kg, kt tadi kan. Nah, apa yang patut gugur, apa yang patut kekal, itu semua kamu kena tahu. Okey, ini ialah baris yang pertama. Ini ialah baris yang pertama. Okey, sampai sini kita sudah clear. Setiap nokta kamu berhenti, kamu kerat. Okey, sekarang tengok. Jika ada derma kurnia. Ini satu ayat. Patih hendak memohon ke bawah duli. Ini satu lagi ayat. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Ini yang kita panggil sebagainya. Alright? Jika ada derma kurnia, patih hendak memohon ke bawah duli. Alright? Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Ini satu ayat yang lengkap. Okey, ini satu ayat yang lengkap. Okey, jadi kita dikatakan koma tadi di sini ya. Okey, jadi ini yang kita akan lihat. Okey, saya bawa ayat ini. Jika ada derma kurnia, patih hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Mari kita masukkan itu dalam ayat ini. Nampak? Jika ada derma kurnia, saya masukkan keratannya ayat pertama. Patih hendak memohon ke bawah duli. Patih hendak mohon ke bawah duli. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Alright? Jadi, ada pembuka kata, penutup kata. Saya pun gunakan penutup kata, pembuka kata. Okey. Jika ada derma kurnia. Derma kurnia dalam bahasa yang sebenarnya, bahasa istana ialah pemberian. Pemberian hadiah. Pemberian derma. Tapi dalam konsep petikan ini, pemberian hadiah derma tu tak boleh kita gunakan. Kalau kita baca balik, jika diberi keizinan. Jika diberi keizinan. Ataupun jika diberi ada kan. Dikatakan sini jika ada. Jadi saya tukar kepada jika diberi keizinan ataupun kebenaran diraja. Ataupun kerajaan di sini pun boleh. Jika diberi keizinan ataupun kebenaran diraja. Patih hendak memohon ke bawah duli. Apa mau tukar sini? Patih bahasa istana. Hendak memohon ini ialah bahasa biasa, bahasa moden. Memang sudah bahasa moden. Ke kata sendi nama. Bawah duli, bahasa istana. Teruskan sajalah. Apa mau tukar lagi? Biarkan begitu sajalah. Ya? Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Okey, kita teruskan saja. Hendak cuba bahasa Melayu moden. Hendak cuba bermain senjata. Hendak cuba bermain senjata. Memang dia nak berlawan. Memang dia nak beradu tenaga. Kalau kamu tak nak guna bermain senjata, kamu guna beradu tenaga. Okey, dengan penjurit itu. Dengan askar upahan itu. Okey, pembuka kata, penutup kata. Penutup kata sudah pun diberikan. Apabila kita sambung balik ayat itu, jika diberi keizinan diraja, patih hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain senjata dengan askar upahan itu, ada penutup kata dan noktah. Boleh? So, kamu kena pandai membuat keratan-keratan tertentu. Saya bawa satu konsep begini supaya anda boleh faham dengan lebih lanjut. Ya, ingat itu. Apa yang patut gugur, apa yang patut kekal, apa yang patut kamu dikatakan kekalkan, kamu kena tukarkan dan sebagainya. Okey, sekarang kita masuk pada petikan lagi sekali. Bermaksud perengan pertama sudah habis. Bermaksud kita punya petikan ini mempunyai dua perengan. Ya, bermaksud yang ini mempunyai dua perengan. Okey, perengan satu dah habis. Sekarang kita masuk pada perengan kedua. Maka titah raja, satu ayat. Adapun Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Adalah Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Okay. Nokta ini kamu berhenti. Kamu alih bahasa nokta demi nokta. Okay, kita tengok. Ini. Okey. Jadi saya lebih sesuai, saya mengatakan di sini ialah untuk bahagian ini adapun Laksmana itu. Adapun Laksmana itu. Okey, kejap sebentar ya. Adapun Laksmana itu. Di sini. Okey. Adapun Laksmana itu. Ini yang kita lihat. Alright, kamu tengok di sini.
maka titah raja. So maka, gugurkan. Takkanlah kamu nak mulakan bahasa tu titah raja. Better kamu kata raja bertitah. Kan? Bahasa yang lebih gramatis. Kan? Takkan kamu letak titah raja. Better kamu letak raja bertitah. Ada pun Laksmana itu. Ada ni, dia sama juga seperti bahasa klasik lain. Gugurkan. Laksmana itu pun kamu gugurkan. Nanti dia punya ayat tak gramatis. Yang adanya Laksmana. Okey, raja bertitah. Ini dialog ni. Kalau dah bentuk pembuka kata ni dialog. Laksmana, okay. Tiadalah dapat jauh daripada kita. Tiadalah dapat jauh daripada kita. Maksudnya kita di sini ialah beta, sultan yang bercakap, ataupun kerajaan, ataupun istana. Tidak boleh berjauhan daripada beta, tidak boleh berjauhan dari kerajaan, tidak boleh berjauhan dari istana. Semaksud raja kata, kamu tak bolehlah pergi jauh, kan? Jadi sekarang kalau letak dalam ayat yang betul, raja bertitah. Raja bertitah, koma, pembuka kata, Laksmana tidak boleh berjauhan daripada kerajaan. Laksmana tidak boleh berjauhan daripada kerajaan. Okay. Satu lagi saya boleh lihat di sini, daripada kerajaan, kan? Okey, daripada kerajaan. Ataupun daripada beta pun kalau kamu nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Kalau you nak tukar di sini berjauhan daripada beta pun boleh, tak ada masalah. Berjauhan daripada istana pun boleh, tak ada masalah. Okey? Pastikan ayat tu gramatis. Kena tahu mana nak gugur, mana nak kekal, mana nak tukar kepada bahasa klasik. Okey, selesai. Ini ialah perengan 2 ayat yang pertama. Kita balik lagi di sini. Okey, sampai nokta sini sudah habis ya. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapakah teman kita di istana? Dia masih lagi bercakap. Raja tu masih lagi bercakap. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapa teman kita di istana? Okey, saya ambil ayat ni, saya pecahkan di sini. Jikalau Laksmana pergi berkawal. Okey, saya masukkan keratan 4 ni, ayat pertama. Siapa teman kita di istana ini? Siapa teman kita di istana ini? Tanda soal. Koma, koma. Tanda soal, tanda soal. Ya? Yang kita harap hanyalah Laksmana. Pembuka kata. Ikut semua. Tanda bacaan ikut, bentuk jangan lupa. Okey, jikalau Laksmana pergi berkawal. Jikalau Laksmana pergi berkawal. Ini bahasa moden. Kenapa mau tukar? Laksmana tak payahlah tukar. Ini gelaran dari istana kan? Tak payah tukar. Jikalau Laksmana pergi berkawal. Siapa? Jadi dalam konteks bahasa Melayu, siapa ni kena ada kah. Siapakah? Siapakah? Siapakah yang akan menemani? Dia kata siapa teman kita kan? Siapa teman kita? Dalam bahasa yang gramatis kita katakan siapakah yang akan menemani? Atau siapakah yang akan mengawal beta di istana ini? Kita ni, sebab beta yang cakap, kita ni sebenarnya ialah beta ataupun kerajaan ataupun istana. Jadi siapakah yang akan menemani? Siapakah yang akan menemani mengawal beta di istana ini? Kan? So itu yang kita nampak. Ada sesuatu yang berlaku dan sebagainya kan? Siapa teman kita di istana ini? Siapakah yang akan menemani mengawal beta di istana ini? Okey? Yang kita harap hanyalah Laksmana. Yang kita harap hanyalah Laksmana. Jadi ini ialah satu bentuk ayat yang tidak gramatis. Kita tukar sedikit. Harapan beta hanyalah Laksmana. Harapan beta hanyalah Laksmana. Di sini ada silapan sikit. Ada satu perkataan sudah hilang. Sepatutnya hanyalah. Okey. Okey, harapan beta hanyalah Laksmana. Okey, ini yang berlaku. Yang kita harap hanyalah Laksmana. Harapan beta hanyalah Laksmana. Sama saja, tak ada ubah apa-apa. Sebab yang ini semua bahasa moden. Ini pun bahasa moden. Cuba kita letak balik di sini supaya dia gramatis dan sebagainya. Jikalau Laksmana pergi berkawal, koma, kita ikut soalan, koma, siapakah yang akan menemani ataupun mengawal? Pilih satulah, jangan letak dua lah. Siapakah yang akan
menemani beta di istana ini, koma. Lepas tu harapan beta hanyalah, harapan beta hanyalah Laksmana kan. Di sini ada kesalahan bahasa. Kita masukkan harapan beta hanyalah pada Laksmana. Harapan beta hanyalah pada Laksmana. So ini yang berlaku. Kan? Harapan beta hanyalah pada Laksmana. Dia lebih kepada bahagian ini, kan? Itu yang kita nak tahu dan sebagainya. So boleh faham? So ini yang kita nampak di sini, yang kita ada dalam kontes-kontes yang sesuai. Dalam kontes-kontes yang sesuai. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapakah yang akan menemani mengawal beta di istana ini? Harapan beta hanyalah pada Laksmana. Selepas kamu gabung-gabungkan begini, kamu tengok mana-mana yang tak gramatis, anda boleh masukkan kata hubung. Anda boleh masukkan apa dikatakan penanda wacana yang sesuai. Jangan lebih-lebih. Saya tak pernah ubah apa-apa. Saya hanya kekal, saya hanya gugur yang mana perlu sahaja. Faham? Inilah ni ialah bahasa Melayu, partikel lah dan sebagainya. So itu yang kita lihat dulu. Dia kalau betul-betul nokta akhir lah. Biasanya nokta akhir. Tapi dalam bahasa klasik dia tak ikut. Dalam bahasa moden kita ikutlah kan. Dia selepas tanda pembuka kata baru nokta. Nokta yang terakhir. Ya, biasanya. Yang kita nampak. Itu yang seterusnya yang kita dapat melihat. Okey. Itu tanda bacaan. Ikut saja. Apa yang soalan type di situ, kamu ikut saja. Apa yang ada soalan, ikut saja. Kalau dalam soalan tu ada kesilapan pun, kamu ikut saja. Sebab itu bukan kesilapan kita. Itu memang kesilapan dari orang yang membuatlah. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita lihat daripada bahagian ini. Baik. Kalau kita lihat lagi, ini mungkin kesilapan type lah. Kan ini yang Jaila tadi mengatakan kan. Ada sedikit kesilapan type di situlah. Okey, last kali. Maka Laksmana pun berdiam mendengar titah raja demikian itu. Ya. Maka Laksmana pun berdiam mendengar titah raja demikian itu. Kita lihat di sini apa yang berlaku last kali. Baik. Maka Laksmana pun berdiam mendengar titah raja demikian itu. Okey, maka kita gugurkan, pun kita gugurkan. Maka yang adanya Laksmana sahaja. Okey, maka Laksmana pun. So maka kita gugurkan, pun kita gugurkan. So Laksamana. Laksamana, ya, berdiam. Okay. Berdiam dalam bahasa moden ketukar kepada terdiam, mendiamkan diri dan terpaku. So mana-mana satu yang boleh kita masukkan. Terdiam, mendiamkan diri dan terpaku. Ya, mana-mana satu yang boleh kita masukkan di sini. Faham? So Laksmana terdiam, atau Laksmana mendiamkan diri, atau Laksmana terpaku. Mendengar titah raja demikian itu. Okey, demikian ini bahasa klasik yang tak sesuai, lagipun tak gramatis. Saya just tukar kepada mendengar titah raja itu. Kita tukar sedikit, tapi mesej dia tak berubah. Jadi Laksamana terpaku setelah mendengar titah raja itu. Jadi dialog dikekalkan, pembuka kata, penutup kata dikekalkan, nokta dikekalkan, ikut soalan. Apa yang soalan tu bagi tahu, ikut sahaja. Okey, ini saja yang kita boleh lihat dalam konteks bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Kalau kamu buat cara ini senang. Yang cuma yang perlu kamu lihat dengan lebih tuntas ialah bahagian inilah. Bahagian ini. Tukar kosakata klasik, kekalkan bentuk, gugurkan unsur klasik, kekalkan bahasa istana dan juga perengan ikut gaya soalan. Inilah di antaranya yang perlu kamu ingat. Dan lagi satu, konsep KGKT. Ini pun pentinglah, KGKT. Ini semua ni satu yang sangat penting yang perlu kamu lihat. Okey, boleh. Sekarang kalau kamu baca lagi sekali yang ini,
Maka Laksmana pun datang bersembah, ya tuanku, adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada Patik, jika ada derma kurnia, Patik hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Maka titah raja, adapun Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksmana. Maka Laksmana pun berdiam mendengar titah raja. Okey, kalau kita lihat, baru kita tahu bahawa Laksmana pun datang menyembah raja. Dia mengatakan bahawa, ampun tuanku, ya tuanku, ada seorang askar upahan yang datang ini, okey, bukan calang-calang, bukan sembarangan askar upahan, lebih berpengetahuan daripada Patik, ya. Jika diberikan kebenaran di raja, Patik ingin bermain senjata dengan askar upahan itu. Jadi kita raja bertitah. Raja bertitah, okey, Laksmana tidak dapat berjauhan daripada beta. Jika Laksmana pergi berkawal, siapakah bakal menemani beta di istana ini? Nampak? Faham? Okey? Harapan beta cumalah pada Laksmana saja. Harapan beta hanyalah pada Laksmana sahaja. Jadi akhirnya kamu katakan Laksmana pun terpaku, Laksmana pun mendiam diri setelah mendengar titah raja itu. Itu saja. Bahasa klasik ni senang, dia punya message. Faham? Yang masalahnya tu kamu tak faham. Itu pasal saya minta supaya kamu fahamkan dia punya sinopsis. Itu yang paling penting. Cuba kamu baca balik yang Laksmana berdatang sembah. Ya tuanku. Askar upahan yang datang ini bukan sembarangan askar upahan. Namun lebih berpengetahuan daripada Patik, kan? Okey, lepas tu, jika diberi keizinan di raja, Patik hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba bermain senjata dengan askar upahan itu. Okey, seterusnya. Raja bertitah, Laksmana tidak boleh berjauhan daripada kerajaan ataupun daripada beta pun boleh. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapakah yang akan menemani beta di istana? Harapan beta hanyalah pada Laksmana. Laksmana terpaku setelah mendengar titah raja itu. Memang semuanya kita dah ikut. Boleh? Okey, inilah satu contoh yang terbaik yang dapat disampaikan pada hari ini untuk makluman pelajar. Dan sekarang ini kita ada latihan, ya, masa pun dah hampir pukul 6. Jadi kita boleh lihat seterusnya, ya, apakah bahagian yang boleh kita lihat, ya. Okey, kita ada latihan ini. Okey. Saya rasa bukan. Okey, ini ke? Saya rasa bukan ini, ya. Okay, sebentar. Saya lihat balik apa yang ada. Saya rasa ini, kan? Okey. Ini saya rasa. Okey, saya cuba besarkan bahagian ini. Okay, saya pikir kamu pun ada di dalam bahagian itu, ya. Anda boleh melihat kontesnya, ya. Okey, ini latihan kita hari ini. Memang ini kita boleh buatlah. Adapun akan Tunkudu itu diperistrikan duli yang dipertuan. Terlalu baik rupanya, tetapi matanya juling sedikit.
telah baginda mendengar sembah Sri Niara Diraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Dihantarkan ke rumah paduka raja, diberi belanja, disuruh berhadir akan berkahwin dengan Sri Narari Raja. Okey, ini dia punya bahagiannya. Okay, kamu cuba buat ini dan lihat. Ini yang kita lihat yang boleh kita buat. Cuba buat yang itu. Gunakan apa yang kamu belajar dan pastikan kita lihat perkembangannya. Ya, buat dia punya keratan yang sepatutnya lah. Ha. Kenapa ambil masa untuk kamu buat satu yang lengkap. Ambil masa buat sesuatu yang lengkap. Ya. Ini senang ni. Kalau kita tengok kontesnya. Setiap nokta tu kamu perhatikanlah. Kita akan buat terjemahan antara setiap nokta. Dalam nokta tu kamu tengok kalau ada koma tu kamu ubah bentuk itulah yang lebih senang kan. Sebab ayat kedua ni panjang sikit, noktanya ada di bawah, dia banyak koma, so kita boleh ikut koma lah. Telah baginda mendengar sembah Sri Naradi Raja demikian. Kita pergi begini, senang untuk kita. Maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Ini kita boleh buat.
maka dengan sesaat juga ditalak baginda. Dihantarkan ke rumah paduka raja. Kita kalau buat macam ni senang. Diberi belanja, disuruh berhadir, ya, diberi belanja. Ini satu perangan saja. So senang kita nak buat. Disuruh berhadir akan kahwin dengan Sri Naradiraja. Ini satu lagi ayat. Satu lagi ayat ya yang kita nampak di sinilah. Okey. Nah, kalau dah pecah-pecahkan macam ini, pecahkanlah mengikut kesesuaian anda. Ya. Pecahkan mengikut kesesuaian anda dan sebagainya. Ini boleh kita gunakan. Sekarang ni kamu kena tahu mana yang perlu dipecahkan, mana yang perlu digugurkan, mana yang perlu dikekalkan. Ya, sepatutnya kamu sudah mahir dalam bahagian itu. Ya, mana yang sudah dan sebagainya. Okey, kalau sudah nanti kita boleh pergi satu persatu dan kita akan tengok teks dia. Ini contoh saja. Mungkin pelajar boleh buat sesuatu yang lain. So ceritanya senang saja, kan? Kalau kamu faham betul-betul ceritanya itu senang saja. Okey. Ini tingkatan 5. Burung terbang dipipiskan lada. Ya. Ini ialah tingkatan 5 punya. Burung terbang dipipiskan lada. Okey, mari kita cek. Mari kita lihat bagaimana caranya. Okey, saya cuma bagi satu contoh saja. Tak semestinya jawapan kamu tu salah. Tidak semestinya jawapan kamu tu salah. Ya. Saya bagi contoh saja. Ya. Okey. Tengok, adapun akan Tun Kudu diperisteri, duli yang dipertuan terlalu baik rupanya tapi matanya juling sikit. Okey, adapun tu kita boleh gugurkan. So kita katakan di sini Tun Kudu. Ya, kita katakan di sini Tun Kudu. Okey, kita katakan di sini Tun Kudu. Alright. Tun Kudu. Tun Kudu yang menjadi. Tun Kudu yang menjadi isteri. Ya, Tun Kudu yang menjadi isteri duli yang dipertuan. Duli yang dipertuan, Tun Kudu yang menjadi isteri duli yang dipertuan sangat cantik. Sangat cantik. Okey. Tetapi. Okey, sangat cantik tetapi. Kalau kamu tengok di sini ya. Tetapi matanya
matanya, ya, tetapi matanya juling sedikit. Sudah, kita sudah pun terjemahkan ayat yang pertama. Tetapi matanya juling sedikit. Okey. So kita sambung. Telah baginda mendengar sembah Seri Nara diraja demikian. Maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Alright. Sekarang ini ada sesuatu perkara yang telah berlaku sehingga kan duli yang di-Pertuan hendak menceraikan. Talak di sini maksudnya hendak menceraikan, ya, hendak menceraikan Tunkudu. Okey, jadi sekarang kita lihat duli yang di-Pertuan. Ini semua ni kita kekalkan sebab ini semua ni gelaran diraja. Duli yang di-Pertuan menceraikan. Okey, menceraikan Tunkudu. Tunkudu. Duli yang di-Pertuan menceraikan Tunkudu setelah. Ni siapa masak ni? Ada bunyi masak. Siapa tak off speaker ni? Okey. Alright. Duli yang di-Pertuan menceraikan Tunkudu. Duli yang Pertuan menceraikan Tunkudu setelah baginda mendengar. Setelah baginda mendengar sembah. Okey, sembah. Setelah baginda mendengar sembah Seri Nara diraja. Seri Nara diraja. Okey. Okey, jadi di sini kamu nampak tak ada perkataan maka dengan sesaat. Jadi maksudnya duli yang di-Pertuan menceraikan Tunkudu dengan segera. Betul? Dengan segera. Duli yang di-Pertuan menceraikan Tunkudu dengan segera setelah baginda mendengar sembah Seri Nara diraja. Okey, so kita dah letak di situ kan. Baik, selepas itu kita lihat lagi apa yang berlaku. Tunkudu dihantar. Tunkudu dihantar ke rumah. Tunkudu dihantar ke rumah Paduka Raja. Tunkudu dihantar ke rumah Paduka Raja dan diberi wang perbelanjaan. Okey. Wang perbelanjaan. Okey, dia berikan wang perbelanjaan. So diberi belanja. Okey. Alright, kita ikut saja. Kalau nak kamu letak di sini koma pun boleh, tak ada masalah. Diberikan wang perbelanjaan. Okey, lepas itu kita lihat apa yang berlaku seterusnya ialah duli yang di-Pertuan. Duli yang di-Pertuan. Duli yang di-Pertuan menitahkan. Duli yang di-Pertuan menitahkan Tunkudu. Tunkudu supaya hadir. Supaya hadir untuk berkahwin. Dengan Seri Nara diraja. Okey, Seri Nara diraja. Okey, ini adalah contoh sahaja. Mari kita semak balik, ada tak tanda seru di sini? Tidak ada. Mari kita semak balik, ada tak dialog di sini? Tidak ada.
Mari kita tengok sama ada kurungan di sini, tidak ada. Mari kita lihat sama ada gramatis tak ayat tu, saya rasa gramatis. Tun Kudu yang menjadi isteri Duli yang di Pertuan sangat cantik, tetapi matanya juling sedikit. Adapun Tun Kudu diperistrikan Duli yang di Pertuan terlalu baik rupanya, tetapi matanya juling sedikit. Sama. Okey, sama. Duli yang di Pertuan tak payah tukar. Diperistrikan ketukar menjadi isteri. Sama sahaja. Adapun kita gugurkan. Tun Kudu wataknya ada. Terlalu baik rupanya maksudnya sangat cantik menawan. Okey, matanya juling sedikit tetapi matanya juling sedikit. Juling sedikit ialah bahasa biasa. Telah baginda mendengar sembah Nara diraja demikian. Maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Duli yang di Pertuan, yang itu ialah ayat, yang itu ialah pasif. Jadi kita jadikan dia gramatis, tak jadi masalah. Alright? Duli yang di Pertuan menceraikan Tuan Kudu dengan segera setelah baginda mendengar sembah Seri Nara diraja. Ataupun kalau kamu nak kekalkan juga, dia sama. Dia punya ayat sama saja, tidak ada sebarang perubahan. Tidak ada perubahan, sama saja. Dia sama saja. Alright? Kamu katakan begitu. Ataupun kamu katakan setelah mendengar sembah Seri Nara diraja, ya, Duli yang di Pertuan menceraikan isterinya dengan segera. Sama saja. Ya. Lepas itu dihantar ke rumah Paduka Raja. Siapa dihantar? Tun Kudu. Tun Kudu dihantar ke rumah Paduka Raja dan diberi wang perbelanjaan. Yang diberikan wang perbelanjaan disuruh berhadir akan berkahwin dengan Seri Nara diraja. Duli yang di Pertuan menitahkan, ya, disuruh maksudnya menitahkanlah, ya, disuruh. Kalau kamu tak nak gunakan perkataan menitahkan, kita boleh katakan Duli yang di Pertuan tu apa dikatakan menyuruh pun boleh, sebab memang kalau tak nak menyutuhkan kita boleh gunakan menyuruh, tak ada masalah. Menyuruh. Duli yang di Pertuan menyuruh Tun Kudu supaya hadir untuk berkahwin dengan Seri Nara diraja. So tidak ada masalah. Ya, jadi inilah yang kita lihat dalam konteks ini. Dalam sesuatu bahagian untuk bahasa Melayu standard, kita tidak berubah apa-apa. Cuma kita nak jadikan ayat tu gramatis. Mesej sama, bentuk pun sama. Tidak ada apa-apa. Sebab bentuk bahasa klasik kadang-kadang tak gramatis. So kita tukar kepada bahasa Melayu moden. Tak salah. So ini yang kita begini. Ya, ini caranya. Ada banyak lagi lah. Di luar sana guru-guru tu mengajar dan sebagainya. Ya. Ini merupakan satu kontes. Ini merupakan satu kontes, satu contoh jawapan. Ini pun diterima. Tak ada masalah. Ini bukan kita nak kelirukan ke apa ke dan sebagainya. Okey, jadi itulah yang boleh kita lihat dia punya perkembangan dan sebagainya. Ini dia punya konteks. Di luar sana kita ada banyak buku-buku rujukan, ya. Kita ada guru-guru dan sebagainya, dan banyak yang orang memberikan pendekatan yang sebagainya. Tak jadi masalah. Kita boleh gunakan juga, dia tidak menjadi masalah. Kalau kamu nak rasa bahawa kamu tengok ayat ni, ya. Telah baginda mendengar sembah Seri Nara diraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Baginda ni siapa? Baginda ni ialah Duli yang di Pertuan. Anda boleh katakan di situ. Ya. Setelah mendengar sembah Nara diraja, Seri Nara diraja, okey, Duli yang di Pertuan dengan segera menceraikan isterinya, ataupun isteri baginda lah, lebih sesuai lah isteri baginda. So tidak ada masalah di situ. Boleh kita ikut apa yang kita lihat perkembangan. Yang penting ini pastikan kekalkan, gugurkan dan prosahkan, tukarkan dia kepada bentuk bahasa moden. Okey, cuba kita lihat yang kedua ini. Cuba kita lihat yang kedua ini, apa yang cuba disampaikan dalam bahagian ini. Baik. Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara diraja duduk di balai, di hadap orang banyak, maka Tun Nainah
Ninah Madi pun lalu. Disuruh naik duduk dekat. Lalu diribanya oleh Seri Naradiraja. Maka kata Seri Naradiraja pada segala orang yang duduk itu, tahukah Tuan Hamba? Ini dialog. Kalau ada dialog, kita kekalkan dialog. Jangan cuba nak letak bahagian penyata dan sebagainya. Maka kata Seri Naradiraja pada segala yang duduk itu, tahukah Tuan Hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba? Ini ada dua perengan. Maksudnya jawapan pun dua perengan lah. Maka sembah segala orang banyak itu. Sahaya semua tahu juga oleh tuanku tiada mengaku. Sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku. So ini yang berlaku dan sebagainya. Okey, yang ini anda boleh pecah-pecahkan, anda boleh kerat-kerat mengikut kesesuaian. Okey, kalau saya akan lihat pada setiap koma. Ya, saya akan lihat pada setiap koma dan saya akan gabung-gabungkan dia punya ayat dan sebagainya. Okey, di balai, dihadap orang banyak. Ini satu lagi, diharap orang banyak. Macam tadilah, macam contoh yang saya ajar tadilah, anda boleh buat. Okey. Maka Tun Ninah Madi pun lalu. Ini. Okey. Disuruh naik duduk dekat. Ini kita lebih jelas petikan ini sebab dia ada banyak koma. Okey. Lalu diribanya oleh Seri Naradiraja. Ini pun satu konteks juga. Okey. Maka kata Seri Naradiraja, maka kata Seri Naradiraja. Okey. Maka kata Seri Naradiraja. Ini satu lagi. Kita pecahkan macam ini supaya memudahkan kita untuk alih bahasa pada segala orang yang duduk itu. Tahukah? Ini tengok ada kata seru ni. Tahukah Tuan hamba sekalian bahawa ini hamba, anak hamba. Lepas tu, maka sembah segala orang banyak itu. Sahaya semua tahu juga bahawa itu memang anak kamu. Oleh tuanku tidak mengaku. Ya, sahaya semua takut mengatakan dia anak tuanku, ada tanda pembuka kata. Okey. So ini pun tingkatan 5 punya. Alright. Ini pun tingkatan 5 punya dan sebagainya. So inilah yang konteks yang perlu kita tukar. Okey, mari kita lihat. Hatta maka pada sekali peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai. Sekarang kita kena ubah yang itulah. Hatta maka pada sekali peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai. Jadi hatta dan maka tu kita buang. Pada sekali pun kita buang. Okey, sekarang kita lihat apa yang berlaku di sini ialah Seri Naradiraja duduk di balai. Itu. Itu balai apa tu? Itu ialah balai penghadapan. Sebagai contohnya saya letak di sinilah bahagian itu. Okey, peristiwa kita kekalkan ya. Peristiwa Seri Naradiraja. Peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai. Ini balai apa? Balai polis ke? Kalau kamu tengok dalam konteks sinopsis yang benar, yang ini kita panggil sebagai balai penghadapan.
Okey, balai penghadapan. Boleh tambah macam ni, tidak ada masalah. Sebab dihadapkan orang banyak, ya. Hadapan, ya. Dihadap orang banyak. Okey. Peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai penghadapan. Okey. Berdepan ataupun berdepan, saya rasa bahasa Melayu berdepan boleh. Berdepan dengan, ya, orang ramai. Sudah. Okey, ini. Dihadap orang ramai. Ini lebih sesuai. Peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai penghadapan berdepan dengan orang ramai. Okey, sekarang kita tengok. Maka Tun Nina Madi pun lalu. Disuruh naik duduk dekat. Okay, lalu diriba oleh Seri Naradiraja. Jadi sekarang kita tengok. Tun Nina Madi ni anak dia. Maka tu kita gugurkan. Okay, kita tambah di sini. Tun Nina. Tun Nina Madi. Tun Nina Madi. Okey. Lalu tu maksudnya datang lah kan? Ya, datang. Tun Nina Madi datang. Lepas itu disuruh naik. Disuruh naik dan duduk berdekatan. Duduk berdekatan. Duduk dekat itu maksudnya duduk berdekatan. Serta diriba. Diriba maksudnya apa? Dipangku lah kan? Serta dipangku oleh Seri Naradiraja. Boleh? Kita dah gugurkan apa yang sepatutnya gugurkan. Kita dah tukar apa yang sepatutnya tukar. Peristiwa Seri Naradiraja duduk di balai penghadapan berdepan dengan orang ramai. Tun Nina Madi datang, disuruh naik dan duduk berdekatan serta dipangku oleh Seri Naradiraja. Jelas? Sekarang. Okey, lepas tu dia kata lagi. Maka kata Seri Naradiraja. Jadi sekarang ni kita lihatlah. Sambunglah. Sebab dia bukan sultan kan? Seri Naradiraja bukan sultan. Seri Naradiraja. Okey, Seri Naradiraja. Seri Naradiraja. Seri Naradiraja. Okey. Berkata. Tengok. Berkata. Okey. Seri Naradiraja berkata. Berkata kepada siapa? Pada segala orang yang duduk itu. Berkata kepada orang ramai. Segala orang yang duduk di situ. Kepada orang ramai, di situlah. Di situ. Sekarang dia berkata, koma. Apa yang dia kata? Sekarang kita buka pembuka kata tu. Kita buka pembuka kata tu. Apa yang dia kata? Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ini ialah anak hamba? Okey, berkata, okey. Tahukah? So, adakah? Kita mulakan dengan adakah? Adakah? Apa? Tuan hamba. Kita tak payah tukar itu, ya. Adakah tuan hamba? Tuan hamba, ya. Adakah tuan hamba? Ya.
Tahu bahawa. Tahu bahawa. Ya. Bahawa ini. Ya. Ini ialah anak ini ya. Ini ialah anak hamba. Okey. Alright. Ini ialah anak hamba. Alright. Kita ikut saja tanda bacaan apa yang diberi, kita ikut saja. Okay, sekarang saya rasa pelajar-pelajar lebih jelas. Sudah habis. Sudah habis. Perangan pertama sudah habis. So ini yang kita lihat perkembangannya. Okey, boleh buat tak? Boleh buat tak? Okay, saya just ambil macam tadi. Daripada apa yang saya ajar kamu daripada slide tadi kan. Peristiwa Sri Naradiraja duduk di balai penghadapan berdepan dengan orang ramai. Tun Nina Madi datang disuruh naik. Okay, Tun Nina Madi datang disuruh naik dan duduk berdekatan serta dipangku oleh Sri Naradiraja. Sri Naradiraja berkata kepada orang ramai di situ, adakah tuan hamba tahu bahawa ini ialah anak hamba? Okey, selesai. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat, maka sembah segala orang banyak itu. Okey. Sekarang kita lihat, maka sembah segala orang banyak itu. Macam mana kita lihat? Maka sembah segala orang banyak itu. Sembah tu memang kita tak payah tukarlah, kan? Memang kita bahasa istana kan? Okey. So kita katakan orang ramai, okey, maka sembah segala orang banyak itu. Orang ramai bersembah. Orang ramai bersembah. Koma. Okey. Sahaya semua tahu juga. Okey, jadi sekarang ini kita ada pembuka kata. Kan? Sahaya semua maksudnya kita semua. Kita semua, okey, mengetahui juga. Mengetahui juga ini gramatis lah bahasanya. Sahaya semua tahu juga. Alright? Kita semua mengetahui juga. Okey? Kita semua mengetahui juga. Okey? Namun tuanku lah. Okey? Namun tuanku tidak mengaku. Kita nak gunakan dia punya gramatis. Okey? Kita semua mengetahui juga, namun tuanku tidak mengaku kebenaran. Itu kan anak dia kan, kebenaran. Kebenaran. Okey, kebenarannya. Okey? Kerana takut. Untuk mengatakannya. Kerana takut untuk mengatakannya. Mengatakannya dia anak tuanku. Okey, dia anak tuanku. Maka habis. Ini kita dah buat. Okay, saya cuba nak jadikan ayat gramatis itu saja ya. Yang lain semua tu saya tak ubah apa-apa. Orang ramai bersembah. Ya, orang ramai bersembah. Ya, orang bersembah. Kita semua mengetahui juga. Namun tuanku tidak mengaku kebenarannya kerana takut untuk mengatakannya dia anak tuanku. Itu saja. Kita dah selesai. Kita dah buat maksudnya. Ya, ini yang kita
rasa ini yang kita boleh. Baik, jadi ini kita anggap sebagai direct translation. Okay, kita tak ubah apa-apa, kita tak ubah dia punya ejaan, kita tak ubah dia punya tanda bacaan. Kita just ikut apa yang cuba disampaikan dalam petikan itu. Siapa cakap siapa, itu mesti tengok dialog. Sahaya semua tahu juga, kita semua mengetahui juga. Oleh tuanku tidak mengaku, namun tuanku tidak mengaku kebenarannya. Kebenarannya maksud sini, dia tak mengaku itu anaknya. Kerana takut untuk mengatakan, dia anak tuanku, sudah habis. Kalau kamu nak tukar lagi dalam konteks yang lain, anda boleh katakan, anda boleh katakan, kami tahu tetapi kami takut untuk menyatakannya kerana tuanku tidak mengaku dia sebagai anak tuanku. Sembah semua orang yang ada di situ. Kalau macam ini dia punya bentuk ayat dia dah apa dia katakan tu, ayat dia dah songsang. Better kita ikut macam ni sebab kita tak mengubah bentuk. Kita tak mengubah bentuk. Tapi kalau dalam satu-satu keadaan supaya nak jadikan ayat, tapi yang penting dialog jangan tukar. Dialog jangan tukar. Boleh jadikan ayat tu gramatis. Message jangan lari. Tak lari apa message. Semuanya ada di situ. Peristiwa Sri Naradiraja duduk di balai penghadapan berdepan dengan orang ramai. Tun Ninah Madi datang disuruh naik dan duduk berdekatan. Serta dipangku oleh Sri Naradiraja. Sri Naradiraja berkata kepada orang ramai itu, adakah tuan hamba tahu bahawa ini ialah anak hamba? Dia kata. Kalau kamu rasa Sri Naradiraja itu berkata tu tak sesuai, kita gramatiskan apa? Sri Naradiraja bertanya kepada orang ramai di situ. Sama saja. Adakah tuan hamba tahu bahawa anak ini ialah anak hamba? Orang ramai bersembah. Boleh? Sebab itu bahasa istana sembah. Maka sembah segala orang banyak itu. Kita semua mengetahui. Sahaya semua tahu juga. Oleh tuanku tidak mengaku. Kita semua mengetahui juga. Namun tuanku tidak mengaku kebenarannya kerana takut untuk mengatakan dia anak tuanku. Sedap bahasa dia. Gramatis cukup. Bentuk tak berubah. Struktur tak berubah. Prastah tak berubah. Yang kekal tetap kekal, yang gugur tetap gugur. Ada soalan daripada pelajar. Dia katakan apa? Cikgu, petikan yang sama ada perkataan saudara sejalan jadi. Bagaimana nak tukar ke bahasa standard? Ini dari mana ni saudara sejalan jadi? Dalam petikan yang sama. Dalam buku yang sama ke? Dalam cerita yang sama. Saudara sejalan jadi. Kadang-kadang diorang akan edit. Kita kena tengok message dia. Kadang-kadang diorang akan edit. Kita tengok dia message dia. Bukan semuanya cerita yang sama, tetapi kita kena tengok konteks mana dia ambil. Konteks mana dia ambil. Itulah saya katakan. Yang penting pelajar-pelajar SPM perlu mengetahui bahawa mereka harus mengetahui tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia punya sinopsis. Ini yang patut kamu kena faham dua konsep ini. Kena faham sinopsis, betul-betul kena faham apa cerita dia. Kalau tingkatan 5 tu kalau kamu nampak dia lebih kepada Sri Naradiraja kan. Kalau kamu lihat yang form 4, ini pun form 5 juga. Ini pun form 5 juga. Kalau kita lihat pada form 4 tu yang tadi kita buat tu Kertalasari dari Majapahit datang ke Melaka. Itulah kamu kena faham. Jadi buatlah banyak latihan dan sesuaikanlah diri kamu dengan cara-cara yang ini dan cubalah dapatkan panduan terbaik daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai hasil di sekolah kamu dan sebagainya. Ini memang kita ikut daripada KPM, so tak ada masalah. Memang dalam seminar-seminar online kita ikut benda yang sama, so tidak ada masalah. Yang penting jangan tukar dialog. Dialog, tanda bacaan tetap mesti ada situ. Jangan cuba nak ubah soalan tu. Cakap ajuk, biar cakap ajuk. Jangan letak cakap pindah. Jangan letak ayat-ayat penyata dan sebagainya. So ini yang boleh kita lihat dia punya konsep. Dengan apa yang saya ajar ini, memanfaatkan anda. Dan minggu depan kita akan lihat satu lagi konteks yang lebih mencabar sebagai persediaan untuk kelas-kelas yang akan datang. Jumpa lagi dan terima kasih. Salam bahagia dan salam sejahtera diucapkan. Dan saya berharap jagalah kesihatan dan keselamatan. Kepada mereka yang merayakan Deepawali minggu depan, saya ucapkan Happy Deepawali.
Baik, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Mr. Mike. Ya. Terima kasih kepada semua. Tak ada masalah. Ya. Kelas ini akan sampai ke sini. Terima kasih kepada murid-murid yang menyertai. Terima kasih dan jumpa lagi.